Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu dan antara paparan pendidikan kekal keutamaan kerajaan negeri. Laporannya bersama Mak Dalin Adepol, silakan. Baik Farhatul, lebih 210,000 pelajar Sabah mendapat manfaat daripada pelaksanaan 14 inisiatif pendidikan baharu. Inisiatif itu dilaksana kerajaan negeri sejak tahun 2021. Antara inisiatif itu termasuk bantuan tiket penerbangan pelajar, sumbangan mahasiswa dalam Sabah, bantuan komputer riba serta tunai pendaftaran ke IPT. Ia bertujuan meringankan beban ibu bapa, memperkasa akses pendidikan dan membina masa depan modal insan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjelaskan lebih 1.33 bilion ringgit bagi sektor pendidikan dan pembangunan modal insan sejak pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Daripada jumlah itu, 848 juta ringgit disalur untuk pelbagai bantuan pendidikan, manakala 485 juta ringgit bagi pembangunan modal insan. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS peringkat negeri Sabah kali ketiga di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Turut diumum bantuan tunai RM1,000 kepada 146 pelajar cemerlang STPM dan RM3,000 kepada pelajar terbaik peringkat kebangsaan. Sumbangan tokoh guru dan tokoh kepimpinan turut diiktiraf dalam majlis ini. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, ia platform arus perdana untuk membina masa depan belia Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, penubuhan Majlis TVET Sabah Mei lalu menjadi anjakan penting dalam memperkukuh ekosistem latihan kemahiran di negeri ini. Beliau berucap pada simposium TVET Sabah di Ibu Negeri. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam. Menurut Datuk Haji Ji, TVET mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi selaras revolusi industri 4.0 sekaligus membantu membasmi pengangguran dalam kalangan belia. Justru ibu bapa dan masyarakat disaran mengubah persepsi agar TVET dijadikan pilihan utama selepas tamat sekolah. Statistik menunjukkan kadar pengangguran Sabah menurun daripada 8.2% pada 2021 kepada 7.5% tahun 2023. Belia masih menyumbang 58.6% daripada jumlah penganggur. Hampir separuh daripada mereka hanya berkelulusan sehingga peringkat menengah. Simposium ini diharap dapat merapatkan jurang antara keperluan industri dan penawaran institusi latihan. Pelajar lepasan SPM kini berpeluang melanjutkan pengajian dalam bidang teknologi kejuruteraan. Ia susulan pengujutan program asasi teknologi kejuruteraan yang pertama di Politeknik Sabah. Program selama setahun ini membuka laluan terus ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi kejuruteraan. Kurikulum berteraskan teori dan praktikal mengikut keperluan industri semasa. Dengan adanya program ini, saya rasa peluang mereka terbuka luas sebab kami datang kepada komuniti. Dan itulah hasrat Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti yang cuba mendekati komuniti yang mungkin kurang berkemampuan. Dr. Riam ditemui pemberita selepas taklimat program asasi teknologi kejuruteraan di Politeknik Sandakan. 17 pelajar telah mendaftar mengikuti program rintis berkenaan. Bantu masyarakat Sabah dapatkan akses undang-undang secara pro bono. Nasihat guaman secara percuma itu hasil inisiatif Sabah Law Society SLS. Setiap hari Sabtu, kami menganjur klinik nasihat guaman secara percuma dan pro bono di sekretariat kami di tingkat 6 Menara MAA. Bermula jam 9 pagi hingga 12.30 hari. Dato' Muhammad ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa ke Majlis Makan Malam pembukaan tahun perundangan Januari tahun depan. Setakat Januari lalu, seramai 861 peguam berdaftar dalam amalan guaman swasta dengan jumlah keseluruhan ahli SLS mencecah 1,200 orang.
Ladang nanas di Kampung Gana, Kota Marudu, bukti potensi sektor agrokomoditi dalam meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Projek di bawah inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Fasa 1 ini diperkenalkan pada tahun 2023. Kini telah menghasilkan 726 tan buah nanas dengan pasaran meliputi Timur Tengah, Semenanjung selain pasaran tempatan. Projek ini turut menarik perhatian Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS. Rombongan diketuai yang dipertuanya Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak meluangkan masa melawat ladang ini. IPR Ladang Nanas Kampung Gana menjadi inspirasi kepada lebih banyak komuniti menerokai bidang pertanian bernilai tinggi. Seramai 180 peserta terlibat dalam projek IPR Fasa 1. Bukan sahaja menjana pendapatan, malah projek ini berjaya mengubah lanskap sosioekonomi penduduk kampung. Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 musim kedua bakal berlangsung di Hongkot Koisaan KDCA Penampang malam esok. Anjuran Jabatan Penyiaran Sabah, acara dui tahunan itu memartabatkan lagu-lagu etnik serta menggalakkan penghasilan karya dalam bahasa Kadazan, Bajau, Murut dan Dusun. Untuk mengetahui perkembangan di sana, kita bersama Alicia Ornella Michael. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Dewan Hongkot Koisaan KDCA Penampang, iaitu lokasi utama Malam Kemuncak Anugerah Lagu Sabah VFM musim kedua yang bakal berlangsung esok. Dan bersama-sama saya ketika ini penerbit Anugerah Lagu Sabah VFM 2025, Maklinus Antang, yang bakal berkongsi mengenai keistimewaan penganjuran kali ini. Mungkin boleh ceritakan kepada penonton kita apa cabaran utama penganjuran kali ini berbanding edisi pertama? Ya, seperti anda tahu, Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 ini adalah merupakan musim kedua. Jadi cabaran utama program ini, penganjuran ini adalah mencari misi atau mencari finalis yang berkaliber untuk melayakkan diri ke anugerah. Dan pada tahun ini ada 12 finalis. 3 finalis daripada Kadazan, Dusun, Murut dan juga Bajau. Mungkin boleh kongsikan juga bercakap pasal lagu, mungkin boleh kongsikan macam mana pemilihan lagu finalis itu dilakukan. Kami memilih sebenarnya kami memilih 30 lagu. Okey, 30 lagu dan hanya 15 lagu yang terpilih, dan selepas itu kami juri akan tapis lagi lagu menjadi hingga ke 7 lagu, dan akan selepas 7 lagu tersebut dan akan ditapis lagi hasil perbincangan daripada panel-panel penjurian daripada unit hiburan muzik, dan akan memilih 3 sahaja yang layak. Salah satu dia punya kriteria adalah tempo, vokal. Okey, mungkin apa keistimewaan persembahan pentas yang akan diadakan kali inilah? Keistimewaan pentas pada hari ini kami ada wow. Kita akan tengok wow pada hari esok. Ya, opening. Baik, terima kasih Mark. Untuk makluman, acara ini juga akan disiarkan secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik dan media sosial rasmi RTM Sabah bermula 8 malam esok. Dan masuk adalah percuma, jadi marilah kita bersama-sama memeriahkan Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 di Dewan Hongkot Koisaan KDCA Penampang ini. Sekian, kembali ke studio. Ke arah penyelesaian isu pengangkutan awam di negeri ini, Lembaga Pengangkutan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah sentiasa bekerjasama secara positif dan terbuka dengan pihak berkaitan, termasuk gabungan persatuan-persatuan teksi, kereta sewa, limousin dan lapangan terbang Sabah. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, LPKP Sabah turut menyangkal dakwaan bahawa dasar sering berubah. Sebaliknya, penambahbaikan dibuat bagi memastikan sistem pengangkutan awam lebih selamat, efisien dan berdaya saing. Kenyataan itu dikeluarkan susulan rayuan JPPTKSL Sabah dan Labuan agar urusan permit pengangkutan awam dipermudahkan. Merayu permasalahan kami punya ahli, ada terlampau banyak birokrasinya. Turut disuarakan keperluan membina terminal bersepadu di Kota Kinabalu. Antara langkah penambahbaikan diperkenal APKP sebagai syarat pembaharuan lesen termasuk semakan status saman dan kembangkrapan. Ia bagi memastikan hanya pengusaha patuh undang-undang sahaja dibenarkan beroperasi. Masalah bekalan air di Taman Permata Sandakan mendapat perhatian Gagasan Rakyat Sungai Sibuga. 2 lori tangki air disumbangkan bagi membantu keperluan harian penduduk yang terjejas.
Kita berharap juga pihak developer iaitu Bina Polri yang melantik kepada manajemen WTW ini dapat mengganti semula paip-paip yang agak usang dan uzur sebenarnya. Sudah dipahamkan tadi, sudah hampir 10 tahun. Datuk Amin Shah ditemui RTM ketika menyantuni penduduk di Taman Permata Batu Lapan Sandakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Datuk untuk atas sumbangan air. Harapan kami agar pihak manajemen berusaha dan bekerja keras untuk menyelesaikan isu air di sini. Masalah bekalan air dihadapi sejak bulan lalu. Baik, setakat ini perkongsian dari Sabah. Terus ikuti berita wilayah bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih, Mak Dalina.